Okey, selamat pagi kelas 1 Gamma ke kelas online geografi hari ini. Ya, boleh dengar suara? Boleh. Okey, terima kasih Guan Yu dengan Chong Kishin. Okey, bagus. Dan boleh nampak presentation, boleh nampak saya punya screen sharing sekarang. Okey. Boleh juga ya? Okey, terima kasih. Alright. Jadi semalam kuis, siapa yang sudah sertai kuis semalam, saya ucapkan terima kasih lah ya. Jangan lupa letakkan markah ya di dalam grup Telegram kita. Okey. Dan siapa yang belum buat, boleh buatlah sampai hari ini. Cuma kehadiran itu sehingga semalam lah ya. Bukan apa ya, sebab saya kena kemas kini ya. Saya kena update kehadiran setiap hari ya. Tapi tidak mengapa, kalau kamu belum buat, boleh buat bila-bila ya, sebab link itu saya sudah bagi di grup Telegram kita. Okey. Dan buku kerja, pastikan ya, latihan buku kerja bab 11 sudah disiapkan. Mungkin banyak, tapi tidak mengapa. Kita ada lebih kurang berapa bab lagi. Ini bab yang ke-12, kemudian bab 13, bab 14. Jadi semua sekali kita ada 14 bab yang pendek-pendek ya. Maknanya kita sudah menghampiri lah, dekat nak habis dah, orang panggil apa itu, sukatan pelajaran untuk geografi tingkatan 1. Dan kalau kita sudah habis, okay, mungkin kita akan buat latihan sedikit lah ya. Nah, itu tidak mengapa. Sebab kita hanya ada 2 kali saja kan, ada 3 waktu sahaja seminggu. Hari ini hari Jumaat sejam, dan hari Khamis semalam cuma 30 minit. Kan, setiap minggu cuma ada 1 jam 30 minit saja. Tapi itu saya rasa cukup lah ya, cukup untuk belajar geografi tingkatan 1 ini. Okey. Macam kalau sains sampai 3 jam. Ya. Sains 3 jam setengah, sains 3 jam 30 minit seminggu. Banyak, matematik pun banyak kan. Bahasa BM, BI pun banyak ya. Geografi ni saya rasa semua tak ada masalah lah ya. Semua baik saja. Okey, nanti kita akan buat latihan. Mungkin buat online ke latihan bagaimana ya kalau exam itu, dan kita akan cuba tengok bagaimana. Ya. Okey. Hari ini kita akan sambung bab 12. Okey. Bab 12 ini pun ialah topik yang sangat mudah. Okey, sangat simple. Okey. Iaitu kita akan belajar tentang sumber air. Okey. Jika kamu belajar sains ataupun belajar sains lah ya, jika kamu belajar sains, air ini merupakan satu benda yang sangat penting untuk manusia. Okey. Kalau tidak ada air, kita tidak boleh hidup. Benda hidup yang lain tidak boleh hidup. Okey. Dan di badan kita pun, saya nak tanya kamulah, kalau di badan kita, berapa peratuskah air di dalam badan kita yang membawa kepada berat badan kita? Kamu rasa berapa peratus tak air di dalam badan kita sebenarnya? Siapa boleh jawab di sini? Berapa peratus air di badan kita? 70. 70%. Ya, betul. Maksudnya di sini, kalau berat badan dia 100 kilogram, contohlah ya, kalau berat badan dia 100 kilogram, makna dia punya air di dalam badan itu lebih kurang, mungkin berat dia antara 60 hingga 70 kilogram adalah air. Itu sebab air ini sangat penting. Air ini sangat penting untuk manusia. Bukan untuk manusia saja, tetapi untuk benda-benda hidup yang lain. Haiwan perlukan air. Pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan juga perlukan air. Dan di bab 12 ini sangat mudah. Kita akan cuba belajar di manakah sumber air. Okey. Kita belajar geografi ini ya, kebanyakannya kita akan belajar geografi di Malaysia dahulu. Jadi, dalam bab 12 ini, kita akan belajar di manakah negara kita Malaysia mendapatkan penduduk-penduduk dia mendapatkan sumber air. Okey, contohnya di Perak kan. Ada lagi yang nak masuk? Silakan masuk. Selamat datang. Okey. Contohnya di Perak, di manakah kita dapat sumber air yang banyak? Okey. Kita akan belajar yang pertama, jenis sumber air.
Ya, yang pertama ialah jenis sumber air kita akan belajar. Yang kedua ialah, mana yang kedua? Tak nampak? Okey. Yang kedua, yang seterusnya ialah langkah mengurangkan krisis air. Okey. Kemudian punca krisis air kita akan belajar. Dan yang keempat, kita akan belajar kesan daripada krisis air. Dan apa itu maksud krisis ya? Krisis. Kita akan tengok nanti perlahan-lahan ya, perlahan-lahan. Okey. Jenis-jenis sumber air. Mungkin ada kita yang tidak tahu ya. Tapi saya sudah banyak kali kan, semasa di dalam kelas hari itu pun saya dah beritahu kita punya air daripada mana. Masih ingat lagi tak kelas yang saya tunjuk Google Maps itu ya? Kebanyakan sumber air kita daripada mana? Dari mana kita dapat air? Air mentah. Kalau kamu masih ingat lagi, air mentah ya. Air mentah itu datang daripada kebanyakannya daripada sungai. Ya, itu kebanyakannya. Tapi ada beberapa sumber-sumber air yang lain juga. Ya. Kalau diikutkan di Malaysia ni, kita banyak sumber air ya, terutama sekali sebab kita banyak juga hujan. Ya. Dikatakan di sini Malaysia mempunyai taburan hujan yang tinggi sepanjang tahun, dia kata. Ya, kira-kira 2,500 mm hingga 3,000 mm setahun. Ini maksud dia ada satu alat yang mengukur berapa hujan dalam setahun. Ya. Jadi 2,500 hingga 3,000 mm setahun ini ialah satu jumlah yang agak tinggi di Malaysia. Okey, sumber air kita. Kita kena bersyukurlah ya, kita ni kalau boleh kalau ikutkan, kalau kita ambil kawasan Perak lah ya, kawasan Perak, Sungai Siput, Kuala Kangsar, kita mempunyai banyak sumber air. Dan kita jarang terputus bekalan air. Maknanya air itu sentiasa ada. Okey? Jadi, seterusnya, ini yang paling penting. Dua sumber air. Ya, kalau dalam soalan tanya, kalau orang tanya kamu, apakah sumber air di Malaysia? Yang pertama, air permukaan dan air di bawah tanah. Dua saja. Yang pertama, air permukaan dan yang kedua, air bawah tanah. Okey, ini kita panggil dia sebagai sumber air di Malaysia. Kita tengok yang pertama, air permukaan. Air permukaan ini ataupun dalam bahasa Inggeris dia dipanggil surface water. Surface water maksud dia air yang berada di atas daratan. Kita boleh nampak air itu. Okey, contohnya apa? Senang saja di sini ya. Contohnya ialah sungai, empangan dan tasik. Sungai, empangan dan tasik. Ya, maknanya air itu bertakung di permukaan daratan. Okey. Air yang didapati di permukaan daratan. Bukan air yang kita tak nampak, air yang kita nampak. Sungai kita boleh nampak, betul? Empangan, tasik, air yang bertakung, kolam ya, kolam ataupun lombong, macam di Sungai Buloh sana pun ada satu lombong yang besar kan. Tapi rasa dah tutup hari tu kan masa kita tengok Google Map itu kan. Itu pun contoh-contoh sumber air. Air apa? Itu kita panggil air permukaan ya. Kelas ya, boleh ingat ya. Itu kita panggil air permukaan. Okey. Mana dia? Kita panggil dia air permukaan. Air permukaan. Okey. Dan apa lagi? Dan sungai. Kebanyakannya air daripada sungai lah ya. Merupakan sumber utama untuk kegiatan harian ya, seperti kegiatan harian, industri, sumber pengairan bagi pertanian. Okey. Contoh-contoh air permukaan di Malaysia. Sungai dengan tasik. Sungai apa? Sungai Kelantan di Kelantan, Sungai Rajang di Sarawak, Sungai Pahang di Pahang, Sungai Muda di Kedah dan Sungai Kinabatangan di Sabah. Okey. Dan kalau tasik yang terkenal di Semenanjung ya, yang membekalkan sumber air, Tasik Banding di Perak, Tasik Kenyir, Tasik Bera dan Tasik Cenderuh di Perak. Ini saya ada bagi kalau kamu tengok Google Map itu macam kita macam empangan di Sungai Perak kan. Sungai Perak dia ada banyak empangan. Mula daripada empangan Cenderuh, empangan Kenering,
empangan Temenggur dan empangan Banding. Oh, itu sangat besar. Banyak sumber air di Malaysia. Okey. Dan di Perak, terutamanya di Perak lah kita ada banyak sumber air. Okey. Itu contoh air di permukaan ya. Sumber air permukaan, air yang pertama. Okey kelas? Boleh ya? Kemudian yang kedua, kita panggil dia air di bawah tanah. Air bawah tanah ni kita tak nampak. Senang saja maksud dia air yang berada di dalam tanah lah. Okey. Dan di Malaysia juga terdapat banyak sebenarnya ya air yang di bawah tanah. Lebih kurang dikatakan di sini ada 5,000 bilion meter padu simpanan air bawah tanah. Jadi bagaimana nak ambil air bawah tanah ini kelas? Sebab dia tak boleh macam air sungai senang saja kan. Di tepi sungai kita boleh buat pump di tepi sungai, boleh ambil terus air daripada sungai ataupun daripada tasik. Tetapi kalau air bawah tanah ini kita kena korek. Betul? Kita gunakan gerudi, kena korek telaga, barulah dapat air di dalam tanah ataupun di bawah tanah. Okey, itu sebab air yang di dalam tanah ini tak banyaklah orang guna. Lebih kurang 3% daripada air yang digunakan di Malaysia. Sebab kita ada banyak tasik, kita ada banyak sungai. Dan sungai, tasik dan kolam lombong ini cukup untuk membekalkan air kepada Malaysia. Okey. Tapi mungkin kalau ada setengah tempat yang tak cukup air sungai, mungkin mereka boleh gunakan air di bawah tanah. Okey. Macam air mineral lah. Air mineral sebenarnya di bawah tanah ya. Air yang diambil di bawah tanah. Okey. Boleh faham ini? Ada berapa sumber air? Ada berapa jenis sumber air? Ada berapa kelas? 2. Ya, ada 2. Satu air. Yang pertama air apa tadi? Air. Siapa? Balqis, apa? Yang air yang pertama. Buka mic sekejap. Apa yang pertama? Air. Balqis mana? Permukaan. Ya, air permukaan. Contoh air permukaan Balqis. Sungai. Sungai ya, betul. Terima kasih. Sungai dan tasik. Okey. Dan air, jenis air yang kedua ialah sumber air yang kedua ialah kita panggil dia air bawah tanah. Kelas ya, ingat ya, air bawah tanah ni yang berada di bawah tanah lah. Maksudnya kalau hendak ambil air tu kita kena korek, kita kena gerudi. Ada alatan-alatan khas untuk mengambil air di bawah tanah. Okey, kita sambung Okey, macam gambar ya, gambar di dalam buku teks ini ialah proses-proses kitaran air lah ya. Ini kita panggil dia kitaran air. Okey, ini kita panggil dia kitaran air. Dalam sains nanti kamu akan belajarlah benda ini juga ya, kita panggil kitaran air ini. Okey, dan ini merupakan air laut lah ya, ini air lautan. Okey. Kemudian air lautan ini akan naik ke atas menjadi wap air. Kenapa dia boleh naik ke atas menjadi wap air? Kamu dah belajar sains kan? Dah belajar sains, topik apa itu? The changes of state of matter from liquid, water in liquid become what class? Become gas, right? What is the name of the process? Kamu English kan sains? Sains in English kan? Gamma, right? Masih ingat lagi proses? Air ini dalam berbentuk cecair. Air ini dalam berbentuk cecair ataupun liquid. Okay? Evaporation. Yes, very good. Correct. The name of the process when the liquid become gas, become water vapor, wap air, namanya evaporation. Evaporation. What caused the evaporation? Apa yang sebab apa sebab terjadinya evaporation? Because there is a what? Apa ini? Gambar apa ni? Ini apa? Sun. There is a sun. Because sun dia panas kan. So the surface of the water will evaporate and then goes up, become cloud. Okay, and then become cloud. Dan apabila awan ini, the cloud
become heavy with the water vapor. Dia sudah berat dengan wap air, akan jadi apa? Akan jadi hujan. Okay, this is what we call a water cycle lah, ataupun kitaran air. Dan apabila hujan turun, dia akan memenuhi sungai, dia akan memenuhi tasik kalau ada tasik di bawah ini. Okay, dia akan dan kadang-kadang ada sungai, ada air yang berada di permukaan. Dipanggil saja surface running water, sungai. Dan ada juga sungai yang masuk ke dalam tanah. Ini kita panggil dia infiltrasi air. Okay, ada yang masuk ke dalam tanah dan ada juga yang mengalir di permukaan. Okay, dan air yang di permukaan ini akan kembali kepada laut. Kembali ke laut, dan dalam laut ini akan kembali menjadi evaporation process, and then become cloud, and then rain. Ini kita panggil dia water cycle. Okay, ini kita panggil dia sebagai kitaran air, water cycle. Boleh faham ya? Jadi masalah kita sekarang, macam air lautan ini kita tak boleh terus minum kan, sebab dia masin, dia ada garam. Okay, tetapi bila air yang naik, evaporation of water, evaporation of the sea water, when goes up, it will become fresh water lah. Dia akan jadi air segar. That's why the rain, kalau hujan ni turun, air itu bukanlah rasa garam ya, itu air yang pure water, air tawar, fresh water. Okay, boleh faham ini ya? Pastikan kamu faham apa yang berlaku di dalam gambar rajah ini. Boleh faham kelas? Boleh sambung? Boleh. Okey, bagus. Terima kasih. Seterusnya. Ini penting ni. Punca krisis air di Malaysia. Apa maksud krisis kelas? Krisis tu apa? Crisis. Ni daripada perkataan English ni sebenarnya. Perkataan Inggeris dia panggil dia crisis. Dalam bahasa Melayu kita panggil dia krisis. Apa maksud krisis? Kamu rasa apa? Krisis ini kamu bolehlah anggap sebagai, kita panggil dia sebagai masalah lah. Kita boleh panggil dia sebagai masalah air. Tak boleh tulis tak apa. Dia panggil sebagai masalah air di Malaysia. Okey. Kamu boleh anggap dia sebagai masalah air. M-A-S-A-L-H. Problem. Kalau kita perkataan air, krisis air ini, kebanyakan masalahnya ialah tiada bekalan air lah sebenarnya yang menjadi masalah. Tiada bekalan air. Ataupun bekalan air selalu terputus. Ini pun kita boleh panggil dia sebagai krisis ataupun krisis air. Tidak ada air. Kan? Ada orang cakap, biar tak ada elektrik. Jangan tak ada air. Kan? Kalau tak ada air susah. Betul tak kelas? Susah nak mandi, susah nak buang air besar, nak cuci, semua susah. Tapi di Sungai Siput macam mana kelas? Kamu rasa di Sungai Siput okey tak bekalan air kita? Selalu tak tidak ada air kalau di Sungai Siput? Siapa yang ada di sini sekarang? Macam di tempat kamu lah. Kalau tempat saya ni, kalau di kawasan Kampung Muhibah, di kawasan Taman Muhibah ni, saya rasa bekalan air okey lah, tidaklah putus. Kalau selalu air tak ada pun sebab mungkin paip pecah lah. Kalau paip bocor. Okey. Dan tak sampai beberapa jam saja kan, lepas tu ada air. Macam tempat kamu, macam siapa ni? Siapa ada lagi? Macam di Sungai Buloh ke? Sungai Buloh okey kan? Siapa duduk Sungai Buloh? Ataupun duduk di Jalong atau Taman Lintang. Saya rasa air di Sungai Siput ni okey lah. Dia tak ada masalah. Tak ada krisis lah. Krisis itu mungkin seminggu tak ada air. Pening kepala kalau seminggu tak ada air.
kena pula datang satu lori besar bawa air, kamu kena angkat baldi pula. Macam jadi di mana? Macam jadi di Selangor. Okey, takut jadi macam ini. Krisis air Selangor. Takut jadi macam ini. Oi, penat. Nampak kesian mereka berbaris nak ambil air. Macam ni contohnya. Nampak gambar ni? Mereka nak ambil air sebab air dah tak ada. Ini di Selangor. Di kawasan Selangor memang problem. Okey. Dan itu maksud dia krisis air. Saya tak sanggup macam ni ya. Waduh, kesian. Nampak yang kecil, yang tua, yang muda semua datang. Dan lori ini bukan datang selalu kan. Ini contoh krisis air kelas ya. Boleh faham Boleh Ini contoh krisis air. Bukan ringan tu kan. Satu baldi pun berat juga tu. Biarlah tak ada elektrik, tak apalah sekejap kan. Jangan tak ada air. Right? Okay, kita tengok contoh gambar apa ni, punca krisis air. Jadi, apa punca dia? Punca ni kenapa tak ada air? Punca ni maksudnya kenapa tak ada air. Okay, yang pertama, saya terus saja lompat ya. Yang pertama ialah antara krisis punca dia adalah yang pertama, penebangan kawasan hutan dan kawasan tadahan air. Hutan ditebang. Bila hutan ditebang, air itu dia tidak boleh tidak boleh ditadah. Okey, disebabkan rata semua. Hutan ini hutan juga kita panggil sebagai kawasan tadahan air. Itu sebab bila kita masuk hutan, kita akan rasa sejuk. Walaupun cuaca di luar panas, apabila kita masuk hutan, kita akan rasa sejuk, udara yang segar dan ada air. Itu maksud dia kawasan hutan. Jadi kalau ditebang kawasan hutan, kalau pokok-pokok semua telah ditebang, telah dibakar, jadi kawasan itu menjadi kawasan yang kering, menjadi kawasan yang panas dan air tidak dapat ditadah di kawasan hutan. Okey, tapi kita tengok kita tengok kawasan Sungai Siput, Kuala Kangsar. Kamu rasa masih ada banyak hutan lagi tak? Cuba tengok keliling kamu, kawasan Sungai Buloh. Kita ni lebih kurang banyak juga kawasan-kawasan hutan lah yang masih lagi ada lagi. Okey, yang kedua, tengok yang kedua. Fenomena cuaca, maksud dia mungkin ada cuaca kemarau, mungkin ada cuaca yang panas, terlalu panas. Sebab sekarang keadaan cuaca tak menentu Mungkin kadang-kadang 2-3 minggu tak ada air. Bukan tak ada air, tak ada hujan. Sebab cuaca kemarau. Dan ini juga ialah punca kepada krisis air. Kau bayangkan kalau tidak ada hujan, maknanya tasik akan mula mengering, sungai juga akan mula mengering. Jadi macam mana kita nak ambil air jika sungai dan tasik sudah kering, betul? Tapi biasanya kalau musim panas pun, musim yang kemarau, dia tidak panjang lah untuk di Malaysia. Tapi kena bersedia jugalah kalau musim panas, musim kemarau ni terlalu panjang, kena bersedia. Okey, yang ketiga, pembuangan sampah. Sampah dibuang di dalam sungai. Ini biasanya di kawasan-kawasan yang besar, kawasan yang pekan, bandar. Senang, tak nak susah-susah, buang dalam sungai. Macam di kawasan sungai, di Sungai Siput itu kan. Kamu tengok kadang-kadang ada banyak sampah di dalam sungai. Dan apabila sampah di dalam sungai, air sungai itu akan menjadi tercemar, akan menjadi kotor. Dan tidak boleh digunakan oleh manusia lah. Jadi jangan buang sampah ke dalam sungai. Yang kelima, yang seterusnya. Ada bawah lagi Okey, tak apa. Pencemaran baja kimia dan racun serangga, ini untuk bagi kawasan-kawasan pertanian. Kalau terlalu banyak racun serangga, racun itu akan masuk ke dalam sungai dan sungai itu akan menjadi kotor. Yang seterusnya, peningkatan populasi penduduk. Jika penduduk terlalu banyak, jadi permintaan air juga menjadi banyak, maka berlakulah krisis air di Malaysia. Kalau adalah. Dan yang ke bawah sekali ini apa tadi? Rupanya ada bawah. Permintaan tinggi di dalam sektor perindustrian. Ini yang di bawah ini.
Ingat ya, kilang juga memerlukan banyak air. Ya, kilang untuk membuat makanan, kilang bahan-bahan kimia banyak menggunakan air. Okey. Boleh faham ini ya? Ada semua sekali, ada 6 punca. Kamu kena orang panggil cuba kenal pastilah ya, dan ingat 6 punca krisis air di Malaysia. Boleh faham kelas? Boleh saya sambung? Boleh ya? Boleh. Okey. Terima kasih. Dan kemudian ini ada penerangan untuk 6 krisis air. Yang pertama semua saya sudah beritahu tadi. Jadi apa yang saya nak kamu buat, cuba baca dahulu krisis bekalan air. Ada 6 semua ya. Muka surat 136 hingga 137. Baca dahulu di sini. Baca dan fahami. Okey. Kalau ada yang tidak faham, kamu boleh tanya saya. Sebab ini memang subjek baca saja. Baca dan kemudian cuba faham. Dan latihan soalan saya akan bagi kemudian lah untuk menguji kamu faham ke atau tidak. Boleh ya? Yang pertama macam contoh di depan ini ya. Penembangan hutan di kawasan tadahan air. Kamu tengok sendiri ya. Pokok-pokok kayu balak yang besar ini telah dipotong. Jadi air itu tidak boleh ditadah. Ada hakisan dan tanah runtuh sebagainya. Fenomena cuaca. El Nino. Ini dah lama tak dengar perkataan ini dulu. Famous juga perkataan ini. Perkataan panggil El Nino. El Nino. El Nino ni ialah punca kemarau. Kemarau maknanya tak ada hujan. Cuaca ni boleh berubah-ubah. Beberapa minggu tak ada hujan, sangat kering, panas, dan dia menjadi, kalau kering kamu bayangkan ya, kalau sungai itu kering, bekalan air tidak cukup. Jadi El Nino ni ya, El Nino ni ialah kita panggil dia fenomena lah. Fenomena kemarau. Kemarau yang agak panjang lah. Kemarau yang agak panjang dan cuaca yang agak panas, cuaca panas. Itu panggil dia El Nino. Okey. Boleh faham ya? Okey, seterusnya ialah pembuangan sampah sarap ke sungai, yang ini boleh baca sendiri. Dan seterusnya permintaan tinggi dari sektor perindustrian, kilang-kilang memerlukan air yang banyak. Okey, kilang. Contohnya kilang buat makanan, kilang apa lagi? Penyaduran, kilang pembuatan, kilang industri kimia, banyak. Kalau banyak kilang dia akan banyak gunakan air. Okey, seterusnya penggunaan baja dan kimia, kamu boleh baca sendiri. Kemudian peningkatan populasi penduduk Malaysia. Okey, kalau banyak orang yang banyak penduduk, jadi banyak yang mesti kena gunakan air ya. Okey, seterusnya 12.3 kesan krisis air. Ya, kesan krisis air. Yang 12.2 kita belajar tentang punca krisis air. 12.3 ialah kesan krisis air. Okey, yang tadi apa? Yang tadi dia punca. Ya, punca tadi ada berapa? Punca tadi ada, yang punca krisis air ada 6. Ya, ada 6 kan? Hari ni yang 12.3 kita belajar pula dia punya apa kesan krisis air di Malaysia. Kalau tidak ada air, apa yang terjadi? Boleh faham kelas ya? Okey, seterusnya. Tengok bawah ni ya. Okey, macam biasalah saya sudah cakap banyak kali ni kan. Kalau bekalan air tak cukup ataupun kita panggil dia punca ya, punca krisis air. Contohnya penembangan pokok, cuaca yang panas, apa yang terjadi? Puncanya, kesan dia ialah yang pertama, kekurangan bekalan air yang bersih. Kurang bekalan air. Kurang bekalan air. Dan air terpaksa dicatu. Apa maksud dicatu kelas? Ini kena faham ni apa maksud dicatu. Dicatu ni maksudnya bekalan air macam sekarang Okey, saya nak tanya kamu sekarang. Sekarang bekalan air di rumah dicatu atau tidak dicatu? Apa maksud dicatu?
Macam sekarang, apabila kamu nak menggunakan air, buka air, ada air keluar ke tidak air keluar? Sekarang. Kelas? Mana tadi? Ada. Ada air kan? Maksud dia, ya betul, dia ada air. No problem. Kamu nak mandi, buka air, memang keluar air lah. Kan? Anytime. Anytime, any day, how much water, berapa banyak air kamu nak pakai, boleh pakai. No problem. Ya, sekarang betul? You buka saja pilih air tu, air keluar. Itu maknanya dicatu atau tidak dicatu, kelas. Sekarang di Sungai Siput. Dicatu ke tidak? Kelas? Tidak. Dia tidak dicatu. Kamu kena fahamlah maksud dicatu ni apa ya. Dicatu ini maksud dia, catu ini maksud dia mungkin macam ada setengah tempat, kawasan, contoh ya, saya bagi contoh saja. Kawasan Kampung Muhibah, air akan buka pukul 8 pagi hingga 10 pagi saja. Lepas tu dia tutup. Ataupun lepas itu di kawasan Kampung Sentosa, air buka sampai pukul 10 sampai pukul 12. Contoh macam itulah. Itu maksud dicatu. Kenapa dia buat dicatu? Sebab air tak cukup. Macam gambar ni kalau kamu tengok gambar ni kan, macam ini lori tangki ni. Ini lori air, lori yang bawa air. Lori air ni kadang-kadang bukan datang hari-hari. Dia mungkin datang satu kali, mungkin 2 hari sekali je datang. Susah ya, kalau air ini terpaksa dicatu memang sangat susah. Kita tak boleh kena jimat air. Sebab mungkin lori air ni akan datang pada 2 hari lagi. Kan? Ini maksudnya air ini terpaksa dicatu. Susah. Tak boleh bayangkan lah kalau tak ada air. Nampak kena berbaris. Kadang-kadang orang yang tak sabar mungkin, apa pasal ni kan boleh potong queue lah. Boleh gaduh kalau macam ni. Betul tak kelas? Betul lah. Boleh gaduh. Boleh bergaduh sebab air. Air tak cukup. Ya. Tapi sekarang ini macam di Perak, Sungai Siput, kita bersyukurlah ya. Maknanya kalau kita nak air, kita buka saja air. Boleh dapat air. Tidak perlu dicatu. Ya? Boleh faham ya? Okey, yang kedua, apa kesan dia? Kesan ke atas tanah ataupun kesan ke atas tanah itu. Tanah akan menjadi kering. Dan bila tanah itu kering, nak pertanian hendak menanam sayur ke, nak tanam padi ke, tidak dapat. Macam padi kan, tanaman padi ni dia perlukan banyak air. Kalau tidak ada air, tak boleh padi. Kalau tak ada padi, tak ada beras. Betul tak kelas kan? Kalau tak ada padi, tak ada beras. Tak ada beras, tak ada makan. Tak ada makan, apa jadi? Kan? Itu contohlah. Ya? Kesan ke atas tanah itu kering, kamu tak boleh. Pertaniannya tak boleh menanam apa-apa ya. Okey. Seterusnya yang ketiga, kepupusan flora dan fauna. Okey. Contohnya ikan mati di dalam kolam ataupun di sungai ada ikan mati. Kenapa ikan ini mati? Kerana ada orang buang sampah ataupun buang toksik, buang racun. Habis. Ya. Okey, seterusnya kemudaratan kepada manusia. Mungkin air yang tercemar ini ada bakteria dan boleh membawa penyakit seperti demam kepialu dan leptospirosis. Leptospirosis ni ialah kencing tikus. Kencing tikus dan boleh membawa penyakit kalau air itu kotor ataupun tercemar. Okey? Boleh faham nombor kesan dia? Boleh sambung? Boleh. Okey. Yang seterusnya 12.4. Wah, laju hari ni. Sebab ini memang poin-poin saja. Sekejap saja ni kan. Saya rasa kalau kamu baca ni pun kamu boleh faham ni. Okey. Yang pertama kita sudah belajar punca. Ada 6, betul? Kemudian yang kedua ialah kesan. Kesan tadi ada berapa kelas? Ingat lagi ada berapa kesan? Kesan dia ada 4. Ada 4 kesan. Dan yang seterusnya 12.4 ialah langkah. Kita sudah belajar punca,
Kita sudah belajar kesan dia, dan ini ialah langkah untuk mengurangkan kesan kesan krisis air. Punca, kesan dan langkah. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi ialah jenis-jenis sumber air. Okey? Boleh faham ya? Okey, saya terus sambung. Langkah mengurangkan kesan krisis air. Yang pertama, ini simple sajalah ni ya. Saya terangkan sedikit saja. Yang pertama, pemeliharaan dan pemeliharaan kawasan tadahan hujan. Maknanya kita jaga kawasan hutan kita. Jangan bagi orang suka-suka hati potong pokok. Okey. Apa beza pemeliharaan dengan pemuliharaan? Ini dua benda yang berbeza ya, walaupun nampak sama. Ini memelihara. Ini daripada perkataan pelihara. Ini dalam BM ya. Yang ini ialah pemuliharaan, iaitu daripada perkataan pulihara. Okey? Saya bagi satu contoh kelas. Saya bagi satu contoh. Ada satu kawasan hutan yang sangat lama. Okey? Dan kita jaga dia. Kita jangan bagi orang datang potong pokok. Itu pemeliharaan atau pemuliharaan? Pemeliharaan. Ya, betul. Ya, kelas ya, yang lain pun harap faham ya. Pemeliharaan ini maknanya kawasan yang belum terjejas. Kawasan itu memang ada hutan, banyak pokok. Ada harimau apa semua dalam tu kan. Tak ada orang kacau lagi. Tidak ada orang datang kacau potong pokok, tidak ada. Itu adalah pemeliharaan. Jangan bagi orang datang potong pokok di situ. Okey, itu pemeliharaan ya. Pemuliharaan pula bagaimana? Pemuliharaan ialah kawasan itu mereka sudah potong semua pokok. Mereka sudah ambil pokok, mereka sudah potong pokok, dan kemudian mereka datang, mereka tanam semula. Itu sebab kita panggil dia menanam semula pokok-pokok. Mereka sudah tanam semula pokok, pokok sudah besar dan mereka jaga. Itu adalah pemuliharaan. Boleh faham kelas? Ya, beza pemeliharaan dengan pemuliharaan. Ya, macam sungai lah. Ya, ada satu sungai di Korea Selatan ya. Sungai ini sangat kotor. Tidak ada ikan pun di dalam. Sangat busuk. Ada sampah. Dan kerajaan Korea, mereka buat satu tindakan, ada membelanjakan duit, bersihkan sungai itu. Jangan buang sampah. Kalau ada nampak orang buang sampah dalam sungai, mereka akan denda, mereka akan tangkap. Bersihkan sungai. Dan sekarang sungai itu sangat bersih, sangat cantik. Ya, dan sangat ada ikan apa semua. Dan itu adalah apa? Pemeliharaan atau pemuliharaan? Itu adalah pemuliharaan. Ya, pemuliharaan. Maknanya daripada kawasan yang kotor, kawasan yang tidak elok, dia jadikan kawasan yang elok dan kita pelihara. Kita pulihara. Kita dah repair, barulah kita jaga. Itu pemeliharaan. Okey. Yang kedua, penguatkuasaan undang-undang. Penguatkuasaan undang-undang ni macam saya cakap tadi lah. Kalau ada orang datang nak potong pokok, kalau report pada polis, polis akan datang tangkap. Ataupun nampak orang buang sampah dalam sungai, majlis daerah datang bagi saman. Itu undang-undang. Okey, yang ketiga ialah rawatan air kumbahan. Maknanya air-air yang daripada tandas ini, sebelum dilepaskan ke dalam sungai, dia bersihkan dahulu air ini. Pernah dengar Indah Water? Pernah dengar Indah Water tak? Pernah. Indah Water tu, dia datang ke rumah-rumah, dia pergi kita panggil dia menyedut air kotor lah. Indah Water. Indah Water. Ini contoh lori Indah Water apa semua ni. Okay. Dia pergi ke rumah-rumah ya, kalau ada kawasan tangki kumbahan ataupun tangki najis ya, yang sudah penuh, dia akan ambil
dan air ini akan dihantar ke proses. Dia tak boleh buang terus ya, air-air yang ditandas ini. Tak boleh buang terus ke dalam sungai. Dia kena proses dulu, bagi kurangkan kotor, baru masuk ke dalam sungai. Ini yang kita panggil sebagai rawatan air kumbahan. Ya, rawatan air kumbahan. Okey, kelas. Yang seterusnya, meneroka air bawah tanah. Ini langkah-langkah kalau dah tak cukup air macam di Selangor. Sungai sudah kotor, tasik pun sudah kotor kan. Sungai pun tak cukup di Selangor. Jadi mereka mungkin akan ambil tindakan cari air di bawah tanah. Okey. Dan yang kelima macam biasalah, kempen kesedaran. Buat ceramah, buat poster, buat pertandingan kan, lukis poster, buat karangan ke apa. Kempen kesedaran alam sekitar. Buat video, buat iklan masuk dalam televisyen. Jagalah sungai kita. Kan? Itu kempen lah. Itu maksud dia kempen. Itu maksud dia kempen. Selalu ni kempen ini biasa di mana kelas? Kempen ini biasa di sekolah lah, betul? Ada orang datang sekolah bagi ceramah. Oh, kita tak boleh buang sampah. Sekolah rendah pun banyak kan? Datang berkempen. Kita memberi kesedaran. Jagalah air kita. Jimatlah air kita. Okey? Boleh faham ya? Seterusnya, ini boleh baca sendiri. Saya bagi yang point saja ya. Okey, itu saja ya. Jadi imbas kembali. Yang pertama kita sudah belajar jenis sumber air ya. Ada air permukaan dan air di bawah tanah. Yang kedua ialah punca. Ada 6 punca krisis air di Malaysia, kena baca. Yang ketiga ialah kesan krisis air. Yang keempat ialah langkah untuk mengurangkan krisis air di Malaysia. Boleh faham? Bab 12 ini sangat mudah. Ya. Dan kamu boleh baca dahulu dia punya maklumat yang berada di dalam buku teks. Dan kalau ada bahagian yang kamu tidak faham dan perlu saya terangkan, boleh beritahu saya di dalam grup Telegram. Ya. Tidak ada masalah. Okay. Ada soalan? Sekarang pukul 11.44. Ada soalan kelas? Tak ada. Bagus. Simple saja ni ya. Simple saja, tidak ada masalah. Okey. Jadi, jika tidak ada masalah, latihan saya akan bagi di dalam grup Telegram ya. Saya akan bagi arahan latihan buku kerja di dalam grup Telegram lah. Tapi saya rasa senang sajalah. Kamu cuba buat saja latihan buku kerja bab 12. Itu saja. Okey. Dan kalau ada soalan yang kamu tidak faham, kita boleh bincang kemudian nanti di dalam grup Telegram. Boleh ya? Kalau boleh, cuba dulu jawab. Jangan tengok jawapan. Ada soalan yang tidak faham, beritahu saya dan saya akan discuss di dalam grup Telegram. Jangan diam sajalah. Kalau you diam, maksudnya saya anggap kamu faham. Tapi kalau latihan saya bagi macam ujian nanti, kalau you tak dapat buat, susahlah. Ya? Boleh kelas ya? Okey, semua okey. Asal saya punya jari, asal jari saya tak nampak. Okey. Kalau okey semua, jadi terima kasihlah ya untuk join kelas saya hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan pada hari online kelas pada hari Jumaat. Hari Khamis saya akan bagi kuis. Macam biasa yang kelas macam biasalah ya. Okey. Itu saja untuk hari ini. Ya, kalau tidak ada apa-apa, kita jumpa minggu depan. Terima kasih. Bye-bye. Boleh jumpa, boleh keluar kelas sekarang. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Cikgu. Bye-bye. Terima kasih.